Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila al-walimah falyatiha." Rawahu Bukhari wa Muslim. Iza du'iya ahadukum, apabila diseru atau dijemput, dipanggil, dijemput, ahadukum akan seorang kamu, ilal walimah, ke tempat jamuan, berbi dan sebagainya, dan tidak ada unsur-unsur maksiat, maka faliyatiha, hendaklah kamu datang akan dia. Ya, maknanya kita datang untuk arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga persahabatan masyarakat bersama Islam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlisa." Rawahu Jamaah. Apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, falyarka', hendaklah ia sembahyang rak'atain, 2 rakaat, qabla an yajlisa, sebelum daripada duduk. Arahan ini menjadi sunat. Ya, ada arahan dan wajib dari sunat. Ini sunat dalam mazhab Syafi'i, bahwa arahan adalah sunat. Sunat termasuk ke masjid jangan duduk kecuali untuk sembahyang 2 rakaat. Dan 2 rakaat sembahyang sama ada khusus kita niat tahiyatul masjid ataupun aku sembahyang tadi. Ya, dipanggil ibadah yang ghairu maqsudun bizati. Ada ibadat yang dimaksud bizat. Kalau ada duha, tahajud itu dipanggil maksudun bizati, dipasat dengan diri dia. Ada pun sembahyang tahiyatul masjid ghairu maksudun bizati, tidak dipasat dengan diri. Maksud dia apa? Maksud dia sembahyang dengan rakaat. Apa itu sembahyang? Sama ada niat tahiyatul masjid, dari sembahyang ke Allah atau sembahyang itu boleh. Mana menghormati tuan masjid, tuan masjid Allah SWT. Dan bila ibadat yang ghairul maksudun bisa, ini dia boleh contoh. Ya, umpamanya seorang dari sembahyang jemaat dia datang lewat. Ya, untuk wajibullah. Jadi dia nak sembahyang dulu itu dah qabliyah dengan sekali tahiyatul masjid, jadi makan nasi dengan ringkas, buat cantum. Salli sunatan qabliyatul jemaah ma'a tahiyatul masjid, atau salli tahiyatul masjid ma'a qabliyatul jemaah. Jadi sembahyang sunat qabliyah masjid, qabliyah jemaah dan tahiyatul masjid. Atau sembahyang sunat tahiyatul masjid sebelum qabliyah. Boleh tentu. Sebab dia baik maksudul bizat. Kalau maksudul bizat kita tentu. Ya. Sama juga macam kita puasa 6, puasa 9. Dan puasa Allah dari boleh. Sebab itu wahyu maksudun bisa ulama katakan juga. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dahara syahr Ramadan futihat abwabus sama wa ghulqat abwab jahannam wa sulsilatil syayatin." Rawahu Syaikhan Bukhari wa Muslim. Apabila masuk saja bulan Ramadan al-Mubarak, bulan ke-4 yang akan datang, terbukalah pintu syurga. Pintu syurga dibuka dan tertutuplah pintu neraka.
neraka. Ya, dan terantailah segala syaitan. Dan sekarang kadang syaitan itu dimasukkan dalam gulungan ombak laut. Ombak usia itu orang sulit di dalam. Cakap itu keselamatan dalam bersedia. Ya, maknanya di rantai dibelenggu syaitan. Kemudian Ramadan al-Mubarak. Keterangan di dalam bulan Ramadan dibuka oleh Allah Ta'ala akan segala pintu taat bagi hamba-hambanya sebagai pembukaan yang tak ada di bulan-bulan lain. Ya, hadis ini difahamkan pintu syurga dibuka ataupun asbab jannah. Ya, sebab-sebab syurga dibuka. Sebab itu tidak seringan dan bulan Ramadan ini ibadat dengan terawih, dia buat sunnah, banyak buat Quran, dia baca. Bulan Ramadan itu bulan Quran dapat tambah di Ramadan. Ayat bulan maknanya apa? Menunjukkan keberkatan Ramadan al-Mubarak dan ibadat bukan dinakan dalam zair. Ya, semua dinakan dalam kekuatan iman. Ya, makrifat dengan Tuhan, mahabbah dia. Juga dengan sembahyang jennaha la kabiratan illa al-qaf. Sembahyang la kabirah buat tak ada buat tak berapa makna kepada dua boleh timbang kilo tadi. Illa al-khasyin, mereka orang yang khasyuk. Khasyuk itu apa? Mengenai makar dan batin. Benda yang tersemat dalam kalbi insan. Semua benda dalam. Di dalam dia cantik, luar dia cantik. Di dalam Ramadan disebut Ta'ala akan segala pintu taat bagi hamba-hamba sebagai pembukaan yang tidak ada di bulan lain. Maka oleh itu banyakkan orang berkhairat, banyaklah orang melakukan kebajikan ini, ya, beribadat dalam Ramadan. Jadi ia sebab bagi masuk ke syurga dan tutup pintu neraka dan kejahatan syaitan dengan nisbah kepada bulan-bulan yang lain yang ada kurang. Itu setengah daripada pendapat. Ya, ada tafsirkan dengan makna, ada tafsirkan dengan hakikat betul di mana kita dan syaitan memang dibelenggu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya yaqrahuha fal yaqsud an yasari salasan wal yasta'iz billahi minasy syaitani salasan wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alayhi. Rawahu Muslim dan Jabir. Apabila mimpi seorang kamu dia tidur, kemudian berlaku mimpi, dan mimpi itu mimpi yang kurang elok, ya, mimpi yang kurang elok, yang dibenci mana dia tak sebut. Ini jauh nanti macam-macam. Maka hendaklah ia berludah, ludah isyarat, ya, sikit yang ludah tahap dulu, ludah isyarat di mana meludah sikit ke pihak kiri, dia berkali 3 kali, ya, tembus 3 kali. Kemudian dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Dia mimpi gangguan-gangguan syaitan dia berada mimpi tak elok, ludah 3 kali, ta'awuz, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Hendaklah ia berubah, dia pusing keadaan atau berbalik daripada lambung yang mana tidur ia tadi pusing, mana ubah keadaan. Kita dapat menjaga tahu bahawa sebenarnya mimpi yang harap-harap itu datangnya daripada syaitan, mana gangguan syaitan, sebab-sebab dia gangguan syaitan. Islam santai, hakikat itu daripada Allah Ta'ala. Itu cara diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi yang tak elok itu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. رواه البخاري. Ada kalanya mimpi seorang kamu sebagai mimpi yang dikasihi, mimpi yang seronok, ya,
menjadikan itu daripada Allah Ta'ala, makna kurnia dari Tuhan. Maka hendaklah dia memuji akan Allah Ta'ala, dan hendaklah dia bercerita di mana. Dan jika mimpi dibenci, maka hendaklah demikian itu, maka demikian itu daripada syaitan, makna senangkan, sandarkan pada gangguan syaitan. Maka bacalah Alhamdulillah, dan jangan disebut dia kepada seorang. Yang demikian itu tidak memberikan apa-apa mudarat. Suatu risau habis. Masa mimpi itu tergantung di mulut mentadbirnya. Yang ini bermaksud bitakdirillahi ta'ala. Mana dengan takdir Tuhan. Habis itu maknanya mimpi ada benda yang sungguh, bersama ada benda yang baik atau sebaliknya. Dan yang baik bersyukur kepada Allah SWT, dan kalau tidak, mana itu tidak tindak daripada. Qala Nabi SAW, "Iza ra'aitum umudan ahmar min qabli al-mashriq fi syahri Ramadan, faddahiru ta'ama sanatikum wa innaha sanatikum." Apabila kamu melihat di tepi langit atau sesuatu yang sumpah yang merah, ya, yang merah naik dalam bulan Ramadan, kalau begitu, hendaklah kamu sediakan makanan anggaran setahun. Dan demikian itu alamat kemarau, ya, alamat kemarau panjang. Ia dalam bulan Ramadan dan apa yang merah naik langit itu dalam kemarau panjang. Jadi hendaklah dia kemarau setahun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada buat menyedapkan kita dan hati kita, dan demikian tidak menghilangkan pula tawakal. Bagaimana kesimpulan kita bertawakal kepada Allah, selah itu berusaha, wajib itu berserah diri kepada dia, bersimpan usaha juga, dan kita izara. Maqala Nabi SAW, izara ahadukum janazatan fa illam yakun masyian ma'aha falyakun hatta yukhallifaha aw nukhallifaha aw tuda'a min qabli an nukhallifaha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Apabila melihat seorang kamu akan jenazah, hendaklah iring, ya, hendaklah iringkan antara ilah terbaik. Tidak pun hendaklah berdiri sehingga lepas jenazah itu atau sehingga dikuburkan akan dia. Pada antara kubur itu yang dapat kira, dia dapat satu perjalanan sampai kubur lebih baik. Mana menguruskan urusan jenazah yang menjadi fardu kifayah. Dan ada kelebihan yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya muliakan jenazah orang yang beriman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahadukum imra'atan hasna'a fa a'jabathu falyati ahlah fa innal bud'a wahid wa ma'aha mislu allazi ma'aha. Apabila terpandang seorang kamu akan perempuan yang cantik, berkenan tiba-tiba, diperkenankan akan dia rasa, dia berkenan. Oleh itu taklah kamu balik datang pada isteri kamu buat menyampaikan ada, kerana waraknya bermacam buku, ya, bagaimana di sana begitu di sini. Maksud dia apa? Sama dia berlagikan. Itu mengarahkan kita kepada menjauhi akan perzinahan, jadi anak ditutup oleh Allah Ta'ala, ya, ditinggalkan nafsu. Padahal sama itu buang masuk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahadukum bi akhihi bala'an falyahmadillah wa la yusmi'hu zalim. Apabila melihat seorang kamu akan saudaranya kena bala, sini dalam pemahaman kalau kita ucap alhamdulillahi afani mimma batala, artinya segala puji bagi Allah yang telah mengafiatkan kita daripada barang yang kena terbalak dia, tapi jangan diperdengarkan dia ketika hati lah. Kena balik alhamdulillah, kena balik
bersyukur kepada Allah yang kita tak kena. Dan kita doakan dia cepat sembuh. Maknanya kita sentiasa mengingati akan kurnia nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat bila kita mengingati sungguh-sungguh dengan sebenarnya, dia akan melahirkan satu sifat yang tinggi. Apa dia? Mahabbah. Kasih Tuhan akan timbul. Bagi bila terlisan yang tidak mana asal ilaih. Dikurangkan manusia, dia kasih kepada orang yang suka buat baik kepada dia. Maka siapa yang dia buat baik kepada kita dan kepada Allah Ta'ala, semua dia punya akan nyamuk kita boleh punya segala-galanya. Jadi bila kita mengenang akan nikmat membawa kepada syukur dan merangkaikan perasaan kasih, ya, rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberi nikmat yang sebenarnya yang mengizinkan kita menumpang sementara di dunia ini. Diberikan berbagai-bagai nikmat yang tidak terlalu tahun dunia maka Allah bila bersuhab kerana itu nikmat Tuhan bagi itu. Ini mengarahkan kita kepada apa? Mengucap syukur dan menjauhi daripada mencela dan mengeji sesama Islam. Maksudnya dia serta berdoa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aytum ar-rajul ya'tabul masajid fashhadu lahu bil iman. Iza ra'aytum, apabila melihat kamu ar-rajul, akan laki-laki, mana seorang sama laki masuk kepada ya'ta di masjid, yang mana dia selalu ke masjid, maknanya istiqamah dia, maka fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah oleh kamu dia dengan beriman. Maksudnya datang masjid itu tak ada seorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kelebihan bermulazimah akan masjid. Tetapi yang rajin ke masjid banyak penyaksian, banyak kelebihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara dia adalah saksikan lahu bil iman, iaitu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab keimanan adalah keyakinan dia dengan Allah Ta'ala, maka dia menjunjung perintah dan sebagai persiapan untuk dibalik dia adalah dan bila dia mengajar sembahyang Jumaat, dia menolong orang lain, ya, sebab ibadat adalah amalul muta'addi khairu min amalil qasid. Ibadat yang untuk membantu orang lain, mujawazah orang lain, itu lebih afdal daripada amalan sendiri. Pergi ke masjid untuk sembahyang Jumaat, mana fardu kifayah terangkat dalam kabilah. Kalau pakai sembahyang kat rumah, mereka sembahyang fardu kifayah tak terangkat, semua itu kena laknat dengan Allah Ta'ala. Jadi kita pergi ke masjid, orang yang pergi ke masjid secara tak langsung dia membantu orang lain kepada makna. Itulah lepas daripada hukum fardu kifayah kewajiban. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ra'aitumul harim fakabbiru fa inna takbira yudhibu." Apabila kamu melihat kebakaran, ya, bila terbakar, bilang syaitan bersama serbuk bertiup, ya, supaya kita marah. Jadi kita mana takbir, syaitan bila dengar nak takbir dia lagi, dia nampak, ya, syaitan kalau tengah marah takbir, itu pun lagi berdadak. Apabila kamu lihat akan kebakaran, hendaklah kamu takbir, ya, kita azan. Takbir itu menghadap akan dia dengan keberkatan kita membesarkan Allah SWT berkala pada kami. Dan sana pada gangguan syaitan bertiupnya. Kalau Nabi SAW, iza aradallah, jadi kita semua tunggulah, jangan dengar, tengok orang apa nama umat bakar bersorak, ada di malam dan sebelum syaitan bertiup. Jadi itu azab kuat. InsyaAllah dia dulu sampai kita asbab saya bila bahaya panggil pukul 2 saya. Iza aradallahu biqaumin su'a ja'ala amrahum ila mutrafiha. Apabila Allah SWT akan menjadi jahat satu-satu umat, karena umat akan menjadi rosak sekaliannya, ya, orang jahat berlaku. Dia telah jadi kenapa? Pemerintah, pemimpin, penganjur mereka itu orang yang jahat, bagaimana orang yang tak kenal dosa dan pahala, orang yang tak kenal dosa dan pahala.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha summa la turadduha hatta tamsahu biha wujuhakum fa inna Allaha ja'ilun fiha barakah." Beza doa luar sembahyang dengan dalam sembahyang. Dalam sembahyang orang kuno kita tak payah sapu muka, ya, habis itu pun sebab seluruh jasad kita sedang diberi rahmat oleh Allah Taala. Ada pun luar sembahyang dia lain. Luar sembahyang kita bukan ada berkat, ada barakah. Rawahul Abu Daud. Di kaedah Imam Abu Daud dan Sijistani selama dia tidak tadhifkan hadis maka sahih tidak. Dari dekat hadis ini lain. Ada banyak time masalah ni. Ada hadis senyap dan hadis susah punya. Itu kaedah Imam Abu Daud dan Sijistani. Jika iza sa'altum Allah Ta'ala fas'alu bi buduni akuffikum. Apabila kamu minta doa kepada Allah, hendaklah kamu minta dengan tapak tangan. Ya, mana minta mana baik. Dan kita kuat lain mana baik kita tafsir atau dam. Yang baik kita dam. Ya, mana kita dapat. Kalau juga pun itu. Jaga benda dia tu. Tak ada maknanya kita tak elok dalam kita. Maknanya gunakan tapak tangan. Batu kiblat doa. Kiblat doa ni as-sama, angkat ke atas. Kiblat sembahyang mana? Baitullah. Kiblat batin qalbi ila Allah. Kiblat. Jangan dibelakangkan. Ya, jangan minta terbalik. Kemudian jangan kamu letak akan dia. Bahkan tidaklah sapu ke muka. Bahawa doa itu sapu ke muka. Kerana demikian itu jadikan oleh Allah Ta'ala padanya tangan dia itu akan berkat. Ya, keberkatan sapu ke muka. Mananya hadis ini dia Abu Daud. Ya. Supaya tahu muka itu dua rakaat ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'ala ahadukum rabbah mas'alatan fata'arrafa al-ijabata falyaqul alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa man abta'a an dzalik falyaqul alhamdulillahi ala kulli halin." Rawahu Baihaqi an Abi Hurairah. Apabila meminta seorang kamu akan Tuhan, meminta akan Allah SWT satu permintaan, satu doa, maka kamu ia bahawa doa itu sudah makbul. Ya, apabila kita mendapat dah dapat sarannya, tidak ditolak. Yang diminta, ya belum dah atau belum dapat. Jadi kita minta satu hajat tadi. Jadi kita pun tahu bahawa doa ini sudah makbul. Naklah dia berkata alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Ta'ala, dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan dan kebaikan. Dan jika diketahui doa itu tidak makbul lagi, ya, diminta kepada dapat, naklah berkata alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Ta'ala atas apa kekuatan. Dibagi pun alhamdulillah, sebaliknya pun alhamdulillah. Mana semua itu adalah daripada tasis iradat. Dia menentukan. Maksud di atas kurniaan Allah Jalla wa Azza ataupun keadilannya, wajib kita syukuri. Dia beri ada sebab. Dia dapat pun ada sebab. Berdoa yang penting bagi kita adab juga. Kita berdoa sebab apa? Sebab itu arahan Allah yang pertama. Kita berdoa sebab apa? Ialah arahan. Ud'uuni astajib. Jangan kita berdoa seolah-olah macam nak memperingatkan Tuhan, kalau tak perlu itu. Dan kita nak mengajar Tuhan, jangan. Ya. Kita doa kepada semata-mata yang menzahirkan fakir kita dengan Tuhan. Pertama, menjunjung perintah. Kedua,
serah bil waqti allazi yurid la bil waqti allazi, pada waktu yang dia kenal, bukan waktu yang kita kenal. Maka nak Tuhan, pilihan Tuhan lebih daripada segala mana pilihan ini. Kemudian adab-adab menjaga aklul halal, maka dia halal, dan berdoa dengan sungguh di qalbi qadian qalbi lahir di malai. Setengah daripada adab-adab doa. Kemudian memahami pula penerimaan doa. Ada penerimaan tertentu yang kita nak masa kita nak. Ada kala diberi tapi dia tak akhir yang baik. Ada kala dia terima tapi dia tukar menjauhkan bala dan sebagainya. Jadi semua tu ada urusan. Yang senang kita doa serah kepada dia. Yang dia nak bagi macam mana cara terserah kepada Allah. Dia Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Maksud dia di atas kurnia Allah Ta'ala, ya, yang bersifat dengan keadilan. Waqala Nabi SAW, iza sarratka hasanatu wa sa'atka sayi'atu fa anta mu'min. Di satu kaedah dari Rasulullah SAW, apabila merasai engkau sepenuh-penuh kesukaan di hati engkau oleh kebaikan, iza apabila sarratka menggembirakan akan kamu, hasanatu oleh kebaikan, oleh amal saleh. Kita dapat buat amal saleh terus seronok kuasa. Seronok tu apa? Bukan seronok memandang kita punya hebat, seronok dengan penghebatan. Alhamdulillah, mujuh Allah Ta'ala beri kita hidayah, ya, dia beri kita petunjuk, dia izin kita buat amal saleh. Kemudian wasa'at kasai'atu, dan merasa cemas, rasa takut oleh sebab kejahatan. Kena maksud kita rasa risau, takut untuk Tuhan. Kalau dua sifat ni ada di kalbi insan, rasa ke dalam perasaan kalbi, buat maaf, rasa gembira dengan kurnia Tuhan. Dan kena maksiat, rasa teruk lalu dia bertobat. Kalau itu keadaan dia, maka fa'anta mu'min, mu tu orang yang beriman betul dengan Islam. Maksudnya apa? Iman yang sebenar ada, benda tu ada sentuhan rasa. Dia buat ibadat tu ada rasa. Kalau buat ibadat tak ada rasa apa sahaja itu je. Buat maksiat pun tak ada rasa apa sahaja itu je. Itu buat. Itu maknanya kalau dia apa? Rasa tu rasa tu. Kalau kita panggil bertumpu. Ya, tumpu tak ada rasa, mencubit tak ada rasa, apa pun tak ada rasa. Itu maknanya hati itu dekat dengan hati yang diwalanya. Hati yang hidup dia ada rasa. Dia rasa mana seronok dengan amal saleh, ya, dan rasa takut bila terkena benda-benda yang dilarang oleh Allah. Itu cara orang iman sebenar, menandakan hati dia hidup. Maknanya benda kebajikan menangkap seronok akan hati dia. Dulu kan kalau dia buat tanaman padi misalnya, dia tahu dia dapat kalau zakat suwono, tahu dia dapat kalau zakat. Dulu lain kan. Kalau beli tanam, dia tanya pasaran. Pasaran pupuk, dia hidup, tanya pasaran. Macam-macam supaya dia. Kalau tak ada duit, dia tak ada habis. Kalau dulu tak, dia tanam tu. Satu tiga, dua tiga, pupuk, durian pupuk kan dia kahwin juga. Dia kepada 10 tahun, buat lah. Dia menanam tu, kat datuk dia dah tua dah. Cucu dia kata datuk tanam, cuma apa makan dia. Dia tak apa dah, dapat semua buat. Masjid semua dapat, kepala dia. Dia tanam di mana jauh. Kalau sekarang belum tanam, pasaran dia tanya dulu. Itu kalau tak dia lain, masuk air. Lain dia tuan dulu. Qala Nabi SAW, iza sammaitumul walad Muhammadan fa'akrimuhu wa awsimu lahu bil majlis wa la tukabbihu lahu wajhan. Apabila mempernamakan oleh kamu akan anak kamu itu Muhammad, ya, Muhammad nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaklah kamu permuliakan dia, dan hendaklah kamu luaskan lapangkan bahagian tempat dia, dan jangan dipertinggikan dia. Itu nama muliakan nama Rasulullah SAW. Barang siapa yang ada 3 anak lelaki tidak dinamakan satu orang pun dengan nama itu, Nabi kata orang itu paling jahil manusia paling bodoh, paling kebal pada bahasa kita. 3 orang anak lelaki, satu tak ada mengatakan Nabi tak apa nama tuan pun, tak apa nama pulang sana. Dia wanita dulu dan nama Muhammad ataupun Ahmad, itulah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak nama kedua nama Nabi. Bahwa nama Nabi itu. Tapi yang masyhur di bumi ialah Muhammad. Dia lagi sana ialah Ahmad. Jadi
itu Rasulullah. La yamassuhun nar, tidak menyentuh api neraka. Ya, laki-laki yang di qalbihi hub, ada hub di Rasulullah SAW. Yang ada kasih Rasulullah, neraka tertentu. Itu maknanya hebatnya. Kita mana menanamkan kasih yang kuat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, lepas itu disambut maulud dan sebagainya. Iaitu itu lagi apa? Menyemarakkan lagi kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rahsia dia apa? Bila kita ada cinta buat, maka ringanlah, mudahlah kita menunjukkan syariat kenyataan. Ya, orang bila kita dah cinta macam tak bersuruhan dengan mudah. Tapi kalau dia tak kau mencinta, kenal dia tak boleh kuat kecintaan. Maka ibadat kita kuat, dia buat, dia tak ada semangat, tak laju. Berbanding dia buat kerja dengan orang yang dikasihi, orang yang dicintai. Maka nak mencintai dia kena kenal, tak kenal mana cinta. Maka kena lagi sirah, bukan sirah nak bukan. Yang bukan syama'il dan sebagainya. Supaya kita kenal syafu dia bagi Islam dan pengenalan yang lebih dekat. Zahir lebih lagi batin dan bisa. Di mana iza samaitumul walad Muhammadan, namakan anak dia Muhammad, fa'akrim undang dia. Ya, wa'ausimu lahu bil majlis dan buka majlis di kurasan majlis. Wala tuqatibu lahu wajhan, dan jangan kamu maknanya pergikan akan dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza syaribtumul ma'a fashrabuhu massa wala tashrabuhu abba, fa innal abba yurisul kubad. Apabila minum air, hendaklah kamu hisap, jangan lenggak, kerana minum lenggak itu membawa kepada penyakit paru-paru dan lain. Dalam ini Rasulullah ajarkan. Ya, bila kita minum itu hisap, jangan gong selero. Ya, itu ada infek ke jantung, ada infek pada paru-paru. Dari segi kesihatan. Dapat kita kena haus dengan gong selero. Kita bermaknanya ada infek dalam. Jangan yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli salata muwaddin, salata man la yazunnu annahu yarju ilaiha abadan." Ini cara yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membina benda yang besar dalam sembahyang al-khusyu'. Ya, nak tawajuh hati Tuhan. Bila kita sembahyang, Nabi kata, apabila sembahyang seorang kamu, sama ada sembahyang wajib, sembahyang sunat, tunai qada asal nama sembahyang dia, hendaklah sembahyang ia sebagai sembahyang yang bermudah. Mana kita rasakan ini sembahyang khas. Kita bijak kita sejadah dengan usalli ini, kita rasa ini akhir sembahyang ini. Walaupun mungkin pada hakikat umur dia ada 10 tahun lagi ke, atau banyak lagi ke, ya, jadi kita rasakan itu akhir. Maknanya bila kita rasa akhir, maka penumpuan dia, perhatian dia, fokus dia akan tinggi. Alhamdulillah, bisa buat untuk makna itu. Ya. Bermakna sembahyang seorang yang tak bercadang lagi akan boleh sembahyang. Ya, yang demikian supaya bertambah khusyuknya. Cara yang didedahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maknanya kuat diingatkan kepada kematian. Lepas sembahyang mungkin kita tak jumpa lagi lagi. Dan sembahyang kita sembahyangkan kita akhir. Maka dia akan jaga dengan sungguh-sungguh. Tujuan dia supaya kalbi dia tadi ada hasil khusyuk menghadap Tuhan. Dia sembahyang betul-betul sembahyang dengan minta dia khusyuk banyak peningkat. Kita pandang amal dia, asma dia macam-macam. Ataupun kita mohon dalam munajat. Sampai jadi alangkah kalbi kita ada kata. Turun ke, kita jadikan jamal dia, kita jalan dia, kita jadi connect ni saja. Dan kalau minta ada doa, dan sembahyang tu kalau minta, ya Allah, ikhlas kalau ibu menghadap, pun dah cukup. Ya, minta Tuhan sentah hati kita menghadap dia, cukup besar. Dalam sudah minta rokok ini Allah, ketariklah hati ibu dia, terhadap, ya, dapat tu, bila hati dah mampu dia, macam-macam dia akan menjadi. Bagaimana cara Rasulullah ajar kita bila sembahyang mana paling salat dan muadzin, sembahyang selamat tinggal begitu. Macam selawat tawaf pindah. Artinya tak balik dah. Ini akan membina hati kemudahan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, dakhalatil jannah."
Ya, perempuan nak masuk syurga mudah kan? Orang muslimat nak masuk syurga mudah. Tapi banyak Nabi tengok dalam tu perempuan. Dia tengok ni. Iza sanat an-mar'at, apabila menunaikan perempuan akan sembahyang, ya, sembahyang waktu 5. Kemudian wasamat syahraha, dan puasa Ramadan, dan pelihara ia akan farad, wa hafizat farjaha, mana dia tidak berzina, ya, dan dia tidak maknanya melakukan perkara yang boleh membawa kepada perzinahan, percampuran, semua dia jaga aurat dan sebagainya. Kemudian wa ta'at zawjah, dia taat kepada suami dia, apa saja perintah suami yang nak dipatuhi selama tidak bercanggah dengan syariat. Setelah di Nabi kalau suami berhajat dan aturan kamu terus kita tak ada betul sekali mana ini. Di suami cakap ini dengan diri, cakap ini dengan diri. Dia ni tak apa itu, dia tak lagi, dia belum ada pemahaman betul tentang. Pada mana dia kurang pemahaman sebab perlu dia memberi kepahaman ni. Banyak mengambil kepahaman Islam. Tengok sini. Ya, dia semayang, dia jaga, puasa dia jaga kemaluan dia, jaga mana harga diri, maluan dia, aurat dia, dia percampuran dia, taat pada suami dia. Dah harap tu jangan dah. Ya. Maksudnya bagi laki isteri itu ada hak penting ditaat. Sekira-kira dengan dia kaum-kaum ibu tertebus daripada neraka. Besar taat kepada suami itu besar. Kalau senang kita kata kalau sekiranya badan suami kamu itu bernanah, ya, penuh nanah tuan, satu badan, isteri itu bersihkan dengan dijilat nanah, apa mesti tak tertunai hak suami. Salah. Ni kadang-kadang dia tengok suami cakap ni, abang ni cakap saya tanya, orang jaga saya, buat dia mana orang tu dia tak betul dengan. Bukan kita jaga semua ada hak. Wajib suami kena menjaga hak isteri menjaga hak suami. Tapi antara suami dan isteri campur tekong dalam mana tu? Campur tekong. Yang wajib jaga nafkah campur isteri ke suami. Yang menjaga kena soal pun pemerahin campur kepala lelaki suami. Mana dia yang berikut amanah kan? Batu mana dia diberikan ketaatan. Bahawa mana perjalanan itu akan jadi organisasi dari dua perancangan dan pelaksanaan. Orang atas dengan rancang, bawah dengan sambut pun jadi jalan. Itu kira rumah tangga. Ya, mana arahan bersuami berpatu. Oh, berjalan cantik. Ya, kalau dia berjimpak jadi macam-macam masalah. Dan satu lagi hadis Nabi SAW, iza buyi'atil amanah fantasiris sa'ah. Qala kaifa ida'atuha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala iza usnidal amr ila ghairi ahli fantazilis sa'ah. Apabila sudah hilang amanah, sifat amanah sudah tercabut dan kepercayaan harapan dan tadi dan boleh harap walaupun nama harapan boleh harap itulah sebagai alamat tak lama lagi akan kiamat. Nantilah ya maka sabda sahabat bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu ya Rasulullah SAW? Sabda bagi Islam apabila disandarkan, diserahkan pekerjaan kepada yang bukan ahli dia, tunggulah kamu akan kedatangan kiamat. Ya, serah kamu bukan pada ahli. Dan banyak kadang-kadang kita tengok berdasarkan tempat, ya, pada ahli betul diserah. Akhirnya jadi masalah. Itu menandakan apa tu? Tanda kiamat sudah mati hampir. Senada bertanda lah. Banyak tanda-tanda yang lain. Habis kalau kita tengok pada hadis-hadis Rasulullah SAW, memang tanda kiamat dalam laju. Satu demi satu sebab dia makin hampir. Dan iza daraba ahadukum bali yajtani bi wajah. Sadaqah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina